Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, rakan-rakan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada hari ini kita telah pun masuk pada hari 28 Ramadan ya. 28 Ramadan. Yang mana pada hari ini jugalah hari kita umat Islam akan melihat anak bulan bagi menentukan bilakah tarikh Syawal menjelma ya. Sama ada jatuhnya pada hari esok hari Jumaat ataupun jatuhnya pada hari Sabtu. Kalau hari Sabtu bermaksud kita akan menyempurnakan 30 hari berpuasa. Sahabat-sahabat ni rakan sekalian, maka hari ini ramai yang sibuklah ya. Berbelanja, last minute membeli belah ya. Kerana tahun lepas kita hari raya terkejut. Jadi ramai yang nak mengelakkan hal itu berlaku. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kita berusaha untuk memenuhi keperluan kita dalam menyambut Aidilfitri, Syawal yang bakal menjelma, dan kita haruslah sedikit melihat kembali bagaimanakah Ramadan ini. Itu sebabnya pada hari ini dalam tazkirah ringkas Nur Ramadan yang dilaksanakan secara konsisten oleh Wak TV yang digerakkan oleh Wadah, ABIM dan PKPM, kita secara istiqamah pada 30 hari kita insya-Allah kita cukupkan dalam bulan Ramadan ini untuk setiap hari ada tazkirahnya. Dan tajuk pada hari ini adalah berkait dengan istiqamah, yang mana saya akan cuba mengulas apa kepentingannya kita perlu ada fastaqim, istiqamah dalam Ramadan. Ini satu perkara yang amat penting kerana kita tidak mahu Ramadan kita ini adalah Ramadan hangat-hangat tai ayam, ataupun Ramadan musim-musiman, ataupun Ramadan yang sifatnya kerana suasana orang menyambut Ramadan, suasana orang pergi tarawih, suasana orang membaca Al-Quran, suasana orang ber-Ramadan, maknanya menahan diri daripada lapar dan puasa, ianya habis setakat itu sahaja. Kita tahu daripada awal di mana asatizah kita, ustaz-ustaz, sahabat-sahabat telah memberikan tazkirah bahawa Ramadan ini adalah satu bulan yang Allah berikan dengan suatu keistimewaan kepada kita. Cuma persoalannya kini ialah bagaimanakah amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan dengan kita berpuasa. Amalan kita membaca Al-Quran dan bertadarus. Amalan kita bangun malam qiyamul lail. Amalan kita bersedekah. Amalan kita bertadarus. Amalan kita solat isyak berjamaah, kemudian disusuli dengan solat solat tarawih, solat witir dan sebagainya. Dan kita juga ambil peluang untuk pergi ke masjid ya, untuk istikaf dan sebagainya. Adakah amalan ini kita boleh istiqamah, sahabat-sahabat sekalian? Jadi ini adalah satu perkara yang harus kita cuba, kerana istiqamah ini adalah satu perkara yang amat mustahak dalam beribadah. Istiqamah ini, perkataan istiqamah ini Allah huraikan dalam Al-Quran surah Al-Hud ayat 112. Fastaqim kama amirta wa man taba ma'aka wala tag'inahu bima ta'maluna basira. Allah SWT menyebut maksudnya, maka tetaplah fastaqim, kamu dalam jalan yang benar sebagaimana yang telah kamu diperintahkan kepada kamu, dan sesiapa bertaubat bersamamu dan tidak melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha melihat setiap apa yang kamu kerjakan. Jadi itu satu perkara yang penting ya, untuk kita lihat bahawa melihat istiqamah ini sebagai suatu motivasi yang kita kena letakkan, kerana bagaimana kita dalam maksudnya istiqamah ini kita tetap atau berperbedaan teguh
ya, melaksanakan syariatnya dengan berterusan dan tidak berubah pendirian walaupun berada dalam keadaan bagaimana sekalipun. Itu sebabnya di dalam ayat yang lain, dalam surah Fussilat ayat 6 sebagai contohnya, Allah SWT berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, ya, sesungguhnya aku hanya seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku yang bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu, maka hendaklah kamu fastaqim, beristiqamah, tetapkan teguh di atas jalan yang betul yang lurus membawa kepada mencapai keredaan dan pohonlah keampunan kepadanya, maka Allah mengampuni dosa orang-orang yang terdahulu. Jadi Islam menganjurkan kita, sahabat-sahabat sekalian, untuk istiqamah betul dalam amal ibadah dan amal soleh sepanjang masa. Bukan saja bulan Ramadan, tetapi pasca Ramadan ini pun harus kita latih diri kita untuk istiqamah. Istiqamah bukan satu yang sebenarnya mudah. Ia memerlukan komitmen, memerlukan niat, memerlukan tekad. Samalah seperti mana kita istiqamah nak kuruskan badan, sebagai contohnya. Kita jaga makan kita jogging, kita pastikan ubat-ubat yang dimakan adalah baik, kita jaga tidur kita. Begitulah kita juga dalam keadaan kita istiqamah dalam amalan-amalan ini, bagaimana kita harus dengan meletakkannya, kita laksanakan kerana Allah SWT. Itu sebabnya Nabi SAW pernah bersabda, Ya ayuhan nas, khuzu min a'mali ma tutiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal a'mal ila Allah ma dama wa in qalla. Wahai manusia, dalam hadis riwayat Bukhari, manusia lakukanlah amalan mengikut keupayaan kamu. Itu Allah SWT. Nak istiqamah ini kita kena plan. Itu sebab Ramadan, saya sebut daripada awal kita kena rancang Ramadan. Pasca Ramadan pun kita kena rancang bagaimana kita kena plan ibadah kita. Itu sebab ibadah ini kita kena plan. Jadi kita rancang. Sesungguhnya dalam hadis ini, Allah kata, tutiquna fa inallah la yamul hatta tamul. Maknanya, khuzu min a'mal ma tatiquna. Jadi, melakukan amal dengan keupayaan kamu. Sesungguhnya Allah tidak jemu, sehinggalah kamu jemu. Amalan yang paling Allah sukai ialah amalan yang berterusan, walaupun sedikit. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita berada di hujung Ramadan. Mari kita duduk muhasabah. Kita outlinekan apa amalan yang tahun ini, selepas Ramadan ini, aku nak baiki. Apakah amalan yang aku nak baiki, nak buat kebajikan dalam hidup kita. Jadi kita tidak saja, kita kena plan ke arah itu. Maka dengan itu, saudara-saudara sahabat sekalian, istiqamah juga adalah memelihara sifat takwa, melakukan amal soleh dan kebaikan, dan Allah suka hamba-hambanya yang melaksanakan hal-hal yang demikian. Jadi bagaimana kita nak mengukuhkan istiqamah? Jadi pertama, amalan pertama yang kita kena gerakkan ialah ikhlas. So niat itu kena selesai. Sebab itu sebabnya dalam hadis popular dalam riwayat Al-Bukhari, innama a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niat. Sungguh setiap orang itu akan dibalas berdasar apa diniatkan. Solat kita pun nak niat. Kita puasa pun kita sebut nawaitu saumarin, niat. Jadi niat itu adalah pemasakan, pasak dalam diri. Bahawa kita nak buat apa? Kita niat. Itu sebab dalam mazhab Syafi'i, khususnya dalam amalan kita, niat ini penting. Kerana niat itu memberikan weltansyung. Niat itu memberikan kita direction. Niat itu memberikan kita kepaksakan kepada apa yang kita nak lakukan. Jadi pertama sekali kita kena letakkan niat bahawa kita nak istiqamah amalan Ramadan kita pada tahun ini. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, berbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah berikan kekuatan untuk melakukan amal soleh, dijauhkan kepada godaan iblis dan syaitan. Amal soleh itu Allah tetapkan supaya ianya berlaku sehari-harian. Ya. Dengan itu kita kena banyak membaca hadis, kena membaca doa ataupun seperti mana disebutlah hadis riwayat Tirmizi, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik.
ataupun doa Rabbana taqabbal doa Rabbana apa ni? Allah apa ni sabik kuluni apa ni doa yang biasa kita baca di hujung ni supaya kita ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam amalan kita ya. Okey, dan kita juga kena membanyakkan berdoa kerana jantung kita ini, diri kita ini memerlukan doa sebagai ubatnya. Maka doa kita kena minta supaya Allah teguhkan diri kita supaya kita ini akan kuat kepada agama Allah Subhanahu Taala. Kemudian yang kedua sahabat sekalian, ketiga sahabat sekalian iaitu kita kena berusaha mencari sahabat yang suka melakukan kebaikan. Ini penting ya. Teman baik ini kena ada. Kita kena ada sparring partner ya. Perubahan diri ini dia tak boleh kalau orang kita bercampur dengan orang yang membuat maksiat. Jadi kita kena cari hidup orang yang sahabat yang boleh melakukan kebaikan, yang boleh mengajakkan kita kepada kebaikan, yang boleh menegur kesalahan kita lakukan. Seperti mana sabda Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas hidup kawannya. Maka perhatilah tiap seseorang daripada kamu siapakah yang didampinginya. Maka dengan itu, environment ini penting. Ekosistem ini penting. Kita kena banyak jumpa dengan para ulama. Kalau kita ada usrah, kita terlibat dalam usrah. Terlibat dalam gerakan Islam, boleh join gerakan Islam seperti mana ABIM, Wadah, PKPM dan sebagainya. Cari environment yang baik, selalu datang ke masjid, selalu mendengar kuliah-kuliah, program-program yang agama. Dan ingatlah saudara sekalian, kalau boleh, kalau yang sebaiknya, janganlah semata-mata kita beribadah tanpa kita menafikan juga komitmen kita untuk berdakwah ataupun menyumbang kepada perkembangan Islam itu sendiri. Kemudian yang ketiga, hayatilah sirah Nabi SAW. Sirah ini penting. Selawat kepada Nabi itu penting. Hayati sirah kepada Nabi SAW dan kehidupan para sahabat ya. Kerana walaupun di kalangan mereka mendapat jaminan syurga daripada Allah, anugerah itu tidak menjadikan mereka bermalas-malas atau berehat di rumah, bahkan mereka tetap bersungguh-sungguh beramal dan sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sirah ni penting sebab dalam hidup kita perlukan perumpamaan. Kita perlukan contoh, kita perlukan motivasi. Dan daripada sirah Nabi dan juga para sahabat ini ada motivasi yang tersendiri. Yang kelima sahabat-sahabat sekalian, mulakanlah amal soleh itu secara berperingkat, sedikit demi sedikit. Ya. Janganlah kita tiba-tiba pun jadi baik. Baguslah tu. Tapi harus ada secara bersedikit supaya dia konsisten. Tak nak. Yang tiba-tiba dia istiqamah dia seminggu aja. Lepas tu mula dah kelain dah pergi. Jadi tak boleh. Mula dengan sedikit demi sedikit. Ada satu hadis riwayat Al-Bukhari, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal ahabbu ila Allah qala adwamuha wa in qala wa qala qala lahu min a'mali ma tutiqun. Baginda Rasulullah SAW ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jawab Rasulullah SAW, yang dilakukan secara berterusan, dan baginda juga bersabda, lakukanlah amalan yang sesuai dengan tahap kemampuan kamu. Jadi itu sebab sekalian, kita hendaklah cuba melakukan amal soleh ini penuh ikhlas yang pertama. Kemudian kita diniatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk istiqamah, kita kena pilih amalan itu secara berperingkat dan kita laksanakanlah ianya dengan sebaik-baik pelaksanaan. Niat kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya fikir itu adalah antara lontaran-lontaran untuk kita pada hari ini, insya-Allah. Dan 7 perkara kalau boleh jangan kita tinggalkan. Pertama, solat fardu di awal waktu dan dilaksanakan secara berjemaah di masjid dan surau. Kita cuba seupaya yang mungkin. Melazimi solat rawatib yang kita tinggalkan. Yang ketiga, berusaha untuk istiqamah selepas solat sunat witir yang kita buat setiap malam dalam Ramadan, sunat witir, istiqamahkan. Kerana solat sunat witir ni sudah pergi carilah maklumat, memang ada kekuatan, ada kebaikan
ada nikmat yang tersendiri dalam solat witir. Kemudian sentiasa berkonsisten untuk mengamalkan zikir pagi dan petang. Kita ada maksurat al-kubra, maksurat as-sughra yang kita boleh amalkan pagi dan petang, ada hizib-hizib yang kita boleh amalkan. Ini dapat kita laksanakan. Kemudian berusaha bersungguh-sungguhlah untuk mendirikan qiyamul lail, menghidupkan malam. Jangan di bulan Ramadan saja, tetapi setiap hari kita dah boleh bangun awal sekarang, terus istiqamah bangun awal, setidak-tidaknya sebelum 1 jam atau 2 jam sebelum subuh untuk kita melaksanakan qiyamul lail. Yang kedua, seterusnya, banyakkanlah bersedekah ya. Seperti mana yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita banyakkanlah bersedekah, kita teruskan, dan jangan lupa untuk kita melaksanakan puasa sunat, dan juga kita menziarahi pada bulan Ramadan, pada bulan Syawal yang akan berjelma. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, sedikit yang boleh anda kongsikan untuk sahabat-sahabat semua, dan kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah kurniakanlah kekuatan kepada kita untuk terus istiqamah di jalannya ya sepanjang hidup kita ini, dan diberikan suatu kekuatan yang tersendiri, kenikmatan tersendiri dalam beribadah kepada Allah SWT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.